Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Sidang jemaah sekalian, alhamdulillah pada pagi Jumaat ini dapat lagi kita diberikan ruang dan peluang oleh Allah untuk kita sama-sama menambahkan pengetahuan kita tentang maksud ayat dan kita mencari pengajaran teladan daripada ayat-ayat yang berada di dalam surah Yasin, yang mana kita masih lagi membincangkan keterangan dan tafsiran ayat yang ke-35, yang mana ayat 35 ini merupakan ayat yang Allah menutup tentang perintah kita kena bersyukur kepada Allah di atas nikmat makanan yang telah pun Allah sebutkan pada ayat yang ke-33, 34 sehinggalah ayat yang ke-35. Kita baca ayat 35 sekali lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. Ayat 35 Allah menyambung perbincangan pada ayat yang ke-34, yang mana ayat 34 sebelum ini Allah memberitahu bahawa Allah telah mengeluarkan daripada bumi yang mati itu pohon-pohon tamar. Kemudian Allah juga mengatakan Allah juga telah menjadikan pada bumi yang mati itu mengeluarkan kebun kurma. Kemudian Allah telah mengeluarkan daripada tanah yang mati itu juga mata air. Kemudian ayat 35 Allah menerangkan kenapa Allah jadikan ada pohon tamar, kenapa Allah jadikan adanya kebun anggur. Allah mengatakan supaya mereka itu dapat makan daripada buah-buahnya, buah tamar dan juga buah anggur. Kemudian Allah mengatakan daripada pokok-pokok itu, kata Allah, daripada apa yang dikerjakan oleh tangan mereka. Apa yang dikerjakan oleh tangan mereka ini juga boleh membawa maksud. Yang pertama, mungkin ada pohon-pohon yang manusia itu berusaha untuk tanam. Mungkin juga membawa maksud ada buah-buahan yang mereka dapat daripada tamar, daripada anggur itu, mereka boleh makan dalam bentuk diproses. Mungkin mereka buat jus, mungkin mereka buat jeruk, mungkin mereka keringkan. Maknanya Allah nak bagi tahu ada banyak yang mereka boleh dapat manfaat daripada buah-buahan tersebut. Kemudian Allah mengajak manusia-manusia pada ketika itu supaya mereka ini bersyukur di atas nikmat tersebut. Allah mendatangkan dalam bentuk pertanyaan, afala yashkurun, maka mengapakah mereka tidak mahu bersyukur. Jadi ayat ini sebenarnya adalah perintah supaya bersyukur di atas nikmat makanan tersebut. Apa nikmat itu? Baik. Kalau kita faham secara langsung, memang ada nikmat biji-bijian daripada ayat 33. Ayat 34 adanya buah tamar dan juga buah anggur. Kalau tuan-tuan kita renung sejenak,
Kenapa Allah kaitkan buah anggur dengan buah tamar? Buah tamar, kita tahu ketika ayat Al-Quran diturunkan, sudah pastilah orang Arab, mereka ini makanan antara asasnya adalah buah tamar. Itu makanan yang asas bagi mereka. Dan kita tahu buah tamar ni dia tak ada musim. Dia tak seperti buah durian. Kan. So Allah nak kata buah tamar ni memang makanan asasi lah. Banyak faedah dia. Lepas tu dia bila-bila ada je. Tetap pergi Mekah, tetap pergi Madinah kan. Pergilah umrah bila waktu pun. Ada je buah tamar. Dia tak ada musim. Itu nikmat. Kemudian Allah menyebut buah anggur ni, sebenarnya buah anggur ini adalah bukan makanan yang asas, tapi dia adalah bentuk kemewahan. Maknanya Allah bagi keluar daripada bumi itu ada makanan asas, ada makanan yang menjadikan kamu mewah untuk makan. Kenapa kamu tak bersyukur? Okey. Kemudian kalau kita ingat balik ayat 33, Allah kata Allah telah turunkan air yang dari langit jatuh ke bawah. Kalau ayat 34, mata air pula, macam mana bentuk air dia? Mata air daripada bawah keluar ke atas. Maknanya Allah nak bagi tahu bahawa Allah bagi nikmat tahu sumber air ni, ada air daripada langit jatuh ke dalam bumi, ada air daripada bumi keluar naik ke atas. Afala yashkurun? Maka mengapa kamu tidak mahu bersyukur, kata Allah Azza wa Jalla. Dan orang Arab ni memang mereka kalau bab air memang benda yang asasi. Kan tak boleh tidak, memang memerlukan air. Bukan sekadar untuk tumbuhan lah, tapi ada banyak keperluan untuk haiwan dan sebagainya. Nanti kita akan sampai pada ayat yang Allah fokus pula tentang haiwan-haiwan ternakan. Tapi untuk ayat 33, 34, 35 Allah sebut tentang makanan-makanan utama bagi manusia pada ketika itu. Okey, daripada ayat 35 kita gabunglah ayat 33, 34, 35 ni, apa di antara pengajaran yang kita boleh ambil? Nombor satu, Allah Ta'ala menyebutkan bahawa Allah bagi tahu pada kita tidak ada mana-mana yang Allah ciptakan, yang Allah jadikan, pasti dia ada tujuan dia. Mesti ada tujuan. Sama ada Allah nak paparkan bahawa itu adalah nikmat, itu adalah kekuasaan Allah. Lepas tu Allah mesti akan mendatangkan manfaat kepada manusia. Sebab tu kita katakan bahawa apabila kita makan nasi, kita makan buah-buahan, kita kena ingat ia ada kaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah yang kedua yang memang jelas yang kita boleh ambil, iaitu Allah perintah bersyukur di atas nikmat-nikmat yang Allah kurniakan. Adanya tentang perintah bersyukur. Justru itu, apa tindakan yang kita kena ambil? Yang pertama, di antara tindakan yang utama adalah kita kena mensyukuri nikmat makanan yang telah Allah berikan. Semua itu adalah nikmat makanan. Walaupun ayat tu tentang pohon kurma, tentang buah anggur, tetapi kalau kita pula macam mana nak kaitkan dengan ayat itu, maka kita katakan apa saja bentuk biji-bijian, gandumnya, buah-buahan yang lain dan sebagainya. Maka ayat ni sebenarnya mengajak kita kepada mensyukuri nikmat makanan. Setiap kali kita baca sampai ayat nombor 34 tadi tu, 35, kita ingat tentang, tanya diri kita, selama ni aku bersyukur atau tidak dengan nikmat makanan yang Allah beri dalam hidup kita. Macam mana dengan nikmat bersyukur itu? Cara bersyukur adalah dengan kita mengambil, dengan kita beriman kepada Allah, mengagungkan Allah, mengesakan Allah, tidak mensyirikkan Allah dan sebagainya. Kemudian kita juga mengambil tindakan dari segala peringatan yang telah disampaikan oleh para rasul. Seperti mana ayat-ayat yang sebelum ini kita belajar tentang rasul. Okay. Ada ayat lain dalam surah Abasa ayat 24
sampai ayat nombor 32 yang mana Allah mengajak kita apabila kita makan setiap hari. Ni pagi ni dah tahu dah nak pergi makan kat mana. Kan dia ada tempat-tempat dah. Kan. Jadi apabila nak makan ataupun lepas makan, Allah suruh kita perhatikan. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ. Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Maksudnya Allah suruh kita renung. Macam mana makanan ni boleh terhidang? Macam mana makanan ni boleh ada pada kita? Jadi kita renung, akhirnya kita dapatlah jawapan. Semua itu sebenarnya adalah dari Allah. Maka Allah Ta'ala sebutlah bentuk makanan tu apa. Daripada sumber air, ayat nombor 25. Kemudian air tu datang, dia membelah bumi dengan sebaik-baiknya. Ayat 27 kata apa? Kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu. Allah sebut anggur, Allah sebut sayur, Allah sebut zaitun, Allah sebut pohon kurma. Dan last kali yang kita nak pada ayat nombor 30, Allah menyebut tentang ada kebun-kebun, ada buah-buahan. Dan yang last kali itu Allah menyebutkan semua itu untuk siapa? Mata'al lakum wa li'an'amikum, untuk kesenangan kamu dan juga binatang-binatang ternakan kamu. Kita nak makan daging lembu, tapi lembu tu kalau tak ada makanan, macam mana kita boleh makan daging tersebut? Maknanya Allah telah buat kitaran dia yang lengkap. Bukan sekadar untuk manusia, tapi juga adalah untuk haiwan-haiwan ternakan. Okey, kita habis tentang ayat 35 secara ringkas. Kita terus kepada ayat nombor 36. Okey, ayat 36 ni Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan bukti kekuasaan Allah di sebalik ciptaan dia. Okey, jadi kita lihat ayat 36. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. Okay, ayat 36 Allah telah menyucikan dirinya, yang mana Allah kata subhanallazi khalaqal azwaj, maha suci iaitu Allah yang telah menciptakan semuanya, iaitu Allah menciptakan semua makhluk dia, azwaj iaitu secara berpasangan. Okey, secara berpasangan. Berpasangan ni maksud dia bukan sekadar ada yang jantan, ada yang betina, bukan. Maksudnya berpasangan ni tidak ada makhluk Allah yang tidak berpasangan. Okey, kita tengok dulu contoh Allah sebut. Apa contoh makhluk yang Allah ciptakan itu ada pasangan? Allah kata sama ada daripada apa yang ditumbuhkan oleh bumi. Maknanya tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan ni semua ada pasangan. Kemudian Allah kata yang kedua, atau daripada diri manusia itu sendiri pun ada pasangan. Pasangan tu maksudnya ada lelaki, ada yang perempuan. Tumbuhan pun macam tu, ada yang jantan, ada yang betina. Kalau tidak, macam mana nak keluar zuriat? Tumbuhan pun macam tu juga. Okey, kemudian Allah kata wa mimma la ya'lamun,
atau jenis-jenis makhluk Allah yang kamu tak tahu pun makhluk itu, tetapi makhluk itu ada pasangan dia. Okey, kalau tuan-tuan nak rujuk dalam ayat lain, ada ayat yang Allah sebut dalam surah Az-Zariyat ayat nombor 49. Allah mengatakan wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Dan setiap sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan, semoga kamu mengingati. Okey, begini. Tuan-tuan, Allah bagi tahu kita dengan kehebatan dia tu, kita semua ada pasangan. Okey, contoh. Contoh dia, kalau ada lelaki, ada perempuan. Kalau ada orang sihat, akan ada orang apa? Ada orang sakit. Kalau ada kaya, ada yang miskin. Ada orang gembira, ada orang yang sedih. Apa lagi? Tuan-tuan nak kata, ada dunia, apa pasangan dia? Pasangan dia akhirat. Orang lupa pasangan akhirat tu. Dia ingat dunia je, dia lupa. Alamak, dalam surah Yasin ni rupa-rupanya setiap tu ada pasangan. Oh, selama ni dunia yang kita hidup, pasangan dia apa? Pasangan di akhirat. So jangan lupa pasangan dia. Kalau ada syurga, ada neraka, tu pasangan dia. Kalau ada langit, apa pasangan langit? Bumi. Kalau darat, apa pasangan dia? Lautan. Nanti kita akan dapati bermula ayat nombor, lepas ni kita jumpa ayat 37, yang selepasnya Allah sebutkan bukti makhluk Allah yang ada pasangan. Sekarang Allah sebut dulu. Allah, dia mengatakan, dia mensucikan diri dia bahawasanya Allah Ta'ala itu menciptakan semua ada pasangan. Okey, kemudian Allah bagi tahu kepada kita bahawasanya ada makhluk Allah yang kamu tak tahu. Dalam ayat Quran, ayat lain kalau kita baca dalam surah An-Nahl ayat nombor 8, memang banyak yang Allah ciptakan, kita ni tak tahu. Wa yakhluqu ma la ta'lamun, dan dia menjadikan apa yang kamu tidak mengetahui. Sebab tu kalau tuan-tuan lihat cerita-cerita dalam televisyen, media yang menunjukkan yang paling baik antaranya kita tengok apa? National Geography kan. Kita tengok haiwan ni, kita tak pernah jumpa haiwan ni. Selama ni dah pergi zoo negara, pergi zoo Taiping, pergi zoo Melaka kan. Tengok National Geographic ni, ya Allah, rupanya ada banyak haiwan yang kita tak pernah jumpa. Banyak benda-benda makhluk Allah yang selama ni kita tak pernah tengok, rupanya ada. Memang macam tu. Allah bagi tahu dah. Wa yakhluqu ma la ta'lamun. Allah menjadikan apa yang kamu tidak mengetahuinya. Baik, muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Apa yang kita dapat belajar daripada ayat yang Allah mengatakan dia menciptakan semua makhluk itu dalam keadaan mempunyai pasangan. Baik. Pelajaran dia yang pertama, Allah mensucikan dirinya dari segala bentuk kekurangan dan kelemahan. Tuan-tuan ingat ya, Allah sendiri bertasbih untuk dirinya. Okey, di sebalik makna tasbih, sebenarnya kalau apa maksud tasbih tuan-tuan? Apa maksud tasbih? Subhanallah kan, maha suci Allah. Apa maksud maha suci Allah? Subhanallah lah. Apa maksud subhanallah? Maha suci Allah. Maha suci Allah ni maknanya Allah nak kata Allah ni dia suci daripada segala sifat lemah. Allah ni dia suci daripada segala sifat kekurangan. Allah ni maha suci daripada sifat yang tidak layak disandang oleh Allah. Itulah makna tasbih. Subhanallah, maha suci Allah dari sifat lemah. Subhanallah, maha suci Allah dari sifat kurang. Itulah maha suci. Okey. Kemudian pelajaran yang kedua kita dapat belajar, tidak ada sesuatu pun yang Allah ciptakan melainkan dia ada pasangannya. Tetap akan dapati dunia ni memang macam tu. Ada orang yang dia pandai, ada yang tak pandai. Ada yang baik, ada yang tak baik. Bukan kita gunakan ayat ni nak kata, aku nak pilih jadi pasangan jahat lah, kau dah baik, aku jadi jahat.
Yang tu salah lah. Tapi itulah yang Allah telah tunjukkan kepada kita. Setiap hari mungkin kita tak perasan. Tapi ada pasangan dia, ada pasangan dia. Okey. Ada yang datang masjid, ada yang tak datang. Pasangan dia tak? Contohlah. Okey. Pelajaran yang ketiga yang kita dapat belajar dekat sini, rupa-rupanya kita ni banyak sifat yang kita tak tahu. Kan Allah beritahu tadi, dan apa-apa makhluk yang kamu tidak mengetahui. Allah nak bagi tahu bahawa kita ni masih jahil. Kita ni masih tak pandai. Banyak benda yang kita tidak tahu tentang apa yang Allah ciptakan. Okey, jadi apa tindakan kita yang kita boleh ambil daripada apa yang kita pelajari daripada 3 pengajaran tadi? Yang paling utama sekali, marilah kita sama-sama memperbanyakkan mengucapkan ucapan tasbih. Untuk apa? Telah diterangkan. Untuk mensucikan Allah daripada sifat lemah, kekurangan dan segala perkara yang tak layak disandarkan kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau ditanya lagi, apa ucapan tasbih yang terbaik? Antaranya kita baca dalam hadis Nabi SAW mengatakan bahawasanya, maukah aku bagi tahu kepada kamu kalimah yang paling dicintai oleh Allah? Tahu tak antara kalimah zikir yang Allah sangat cinta? Nabi kata kalimah yang paling Allah cinta iaitu ucapan Subhanallahi wa bihamdi. Subanyakkan Subhanallahi wa bihamdi. Kenapa kita kena banyak bertasbih? Kerana kita kata pagi ni Allah telah mensucikan dirinya. Maknanya kita pun kena banyak bertasbih kepada Allah. Antara ucapan tasbih lain, tuan-tuan boleh baca ucapan tasbih yang sama juga, Subhanallahi wa bihamdihi. Dalam hadis lain Nabi mengatakan bahawa sesiapa yang mengucapkan Subhanallahi wa bihamdihi, maka akan ditanam untuknya sebuah pohon kurma di dalam syurga. Setiap kali sebut Subhanallahi wa bihamdihi, Allah tanam satu pohon kurma di dalam syurga. Selain Subhanallah wa bihamdihi, kita boleh baca tasbih apa lagi? Yang ini yang kita pun sedia maklum. Ada 2 kalimah yang senang nak ucap, berat dalam timbangan, amat dicintai oleh Allah Ar-Rahman. Apa dia ucapan tasbih tu? Subhanallahi wa bihamdihi, Subhanallahil azim. Itu pun boleh. Maknanya yang paling pendek Subhanallah. Nak panjang sikit Subhanallahi wa bihamdihi. Nak panjang lagi Subhanallahi wa bihamdihi, Subhanallahil azim. Nak panjang lagi ada tak? Ada tak ucapan tasbih yang panjang lagi? Ada. Tuan-tuan cari tasbih Juwairiyah. Biasa tak amal tasbih Juwairiyah? Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Itu tasbih Juwairiyah. Okey, jadi perbanyakkanlah tasbih, memuji Allah, mensucikan Allah daripada segala sifat kekurangan. Moga-moga semakin lama kita memahami surah Yasin, semakin kita mengagungkan Allah, kita membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Minggu depan, insya-Allah, minggu depan kita akan jumpa ayat-ayat yang Allah menyebutkan contoh-contoh pasangan daripada makhluk-makhluk yang Allah ciptakan. Antaranya adalah, tuan baca dulu. Nanti kita akan jumpa tajuk ni. Kita akan jumpa, kalau ada siang, pasangan dia apa? Pasangannya malam. Kita akan tengok Allah sebut pasangan tu. Kalau ada matahari, pasangan dia apa? Pasangannya bulan. Allah sebut dalam surah Yasin. Allah menyebut bentuk pasangan-pasangan. Baik, kita jumpa insya-Allah nanti pada minggu hadapan. Moga-moga Allah sentiasa memberikan kita hidayah, memberikan kita taufik, memberikan kita kefahaman dalam kita memahami ayat-ayat Al-Quranul Karim. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات
wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.